Okey, jadi para penonton, seperti mana yang telah saya bawakan pagi tadi berkenaan dengan semalam dalam bercipta sejarah yang mana Ahli Parlimen Pembangkang pertama membentangkan rang undang-undang persendirian mengenai rang undang-undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindaan 2016, dan ini akan kita bincangkan berkenaan Akta 355 cabaran memperkasakan hukuman syariah. Dan yang istimewa hari ini para penonton, kita bersama dengan panel kita iaitu Datuk Muhammad Nasir Desa, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Strategik Islam Malaysia IKSIM. Assalamualaikum Datuk. Selamat datang. Waalaikumsalam. Dan hari ini menjadi satu amanah untuk kita memperjelaskan kepada para penonton, khususnya secara mudah tetapi jelas. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, boleh Datuk terangkan berkenaan dengan Akta 355 ini? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akta 355 ataupun nama penuhnya adalah Akta Mahkamah Syariah dalam braket bidang kuasa jenayah. Okey. Akta ini adalah asalnya tahun 1995. Kemudiannya dia dipinda pada tahun 1984. Selepas daripada tahun 84, inilah the struggle ataupun cubaan untuk memindanya dilakukan dan dah didesak berapa lama. Semalam baru diberi peluang, diusulkan untuk diberi peluang. Tapi peluang tu belum dapat lagi. Belum dibahaskan lagi, dimasukkan dalam senarai aturan mesyuarat. Akta ini pendek je, dia ada 3 seksyen je. Seksyen yang penting sekali adalah seksyen 2 itu. Seksyen ini memperuntukkan bahawa Mahkamah Syariah di Malaysia ini bidang kuasa untuk menghukum, bidang kuasa jenayahnya adalah meliputi bagi kesalahan-kesalahan yang hukumannya tidak melebihi 3 tahun penjara sekarang ni. Kemudian kalau denda tak melebihi RM5,000. Dan kalau sebatan syar'inya 6 sebatan saja. Ini had yang ditentukan kepada semua mahkamah syariah. Akta ini adalah akta persekutuan. Kenapa dia akta persekutuan boleh menghadkan bidang kuasa jenayah mahkamah yang duduk di negeri? Kerana dalam perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan sendiri menyatakan bahawa bidang kuasa mahkamah syariah dalam hal jenayah adalah tertakluk kepada tertakluk kepada akta persekutuan. Jadi akta persekutuan yang disebut dalam butiran 1 jadual ke-9 senarai negeri itu adalah akta ini lah. Akta 355 ini. Dia yang menghadkan bidang kuasa jenayah mahkamah syariah ini. So kalau ada orang kata it's unconstitutional, yang dia disebutkan oleh akhbar ni, dia kata unconstitutional. Macam mana boleh unconstitutional? Memang constitution yang requires untuk akta ini diwujudkan. Kalau tidak ada akta ini, dia jadi masalah kerana kita tidak memenuhi keperluan butiran 1 senarai senarai negeri jadual ke-9 itu. Kalau tidak ada akta ini, kita tidak memenuhi keperluan itu. Jadi keperluan untuk ada akta 355 ini memang keperluan keperlembagaan. So kalau orang mengatakan it's unconstitutional, orang tu sama ada dia nak cuba selewengkan kepahaman orang, ataupun dia sendiri tak faham perlembagaan. Itu masalah dia. Sekarang ni apa yang dibentangkan oleh Presiden PAS tu, Yang Berhormat Haji Hadi, adalah akta ini diusulkan untuk dipindah daripada limit 3 tahun, 5,000 dan 6 sebatan. Kita kena ingat dia, mudah nak ingat dia. 356. 356. Nama akta 355. Okey. 356 ni dah 30 tahun lebih. Daripada tahun 84. Sebelum tahun 84, had dia 1,000 denda, 6 bulan penjara. 1 dan 6. Sebab tak ada. Itu daripada tahun 65 sampai tahun 84. 19 tahun je. Sekarang ni 84. 84 tu kebetulan tahun saya masuk first year universiti di UIA. Sekarang ni saya dah dekat nak pension. Tak dipindah lagi. Saya pun belum lahir lagi 84 tu. Belum lahir lagi. Sampai sekarang ni masih lagi 356. 356. Ini seolah-olah satu penghinaan, merendah-rendah, memperlekehkan mahkamah syariah. Jadi kerajaan pun sebenarnya dah lama nak naikkan ni.
Dah lama nak naikkan bidang kuasa naik ini. Tapi ding-dong sampai sekarang ni Alhamdulillah Usul itu. daripada pembangkang sendiri pun nakkan supaya naikkan bidang kuasa mahkamah syariah ni. Jadi yang disebut pasal hudud nak laksanakan hudud itu semua cubaan untuk mengelirukan. So dia tak ada kena-mengena Akta 355 ini? Tak ada. Dia tak ada kaitan dengan hudud. Dia bukan tujuan untuk melaksanakan hudud. Kalau ada orang kata nak melaksanakan hudud, itu ada tujuan lain tu. Dia tujuan untuk mengelirukan orang ramai supaya tak faham. Jadi sebab itu apabila Haji Marang Haji Hadi selepas dia mengusulkan supaya masuk dalam senarai, dia terus ditangguhkan dan dibincangkan akan datang. Akan datang ni kemungkinannya pada bulan 10. Bulan Oktober nanti baru akan dibahaskan. Sebenarnya itu memberi ruang supaya kita menjelaskan kepada orang ramai. Betul. Ada orang ahli politik juga lah mengatakan bahawa kita perlu bahas secara demokratik. Kalau nak bahas secara demokratik, patut bincang dulu, study dan juga bincang perjelaskan kepada rakyat keseluruhannya. That is demokratik. Bukan kita kelang kabut nak pergi bahas dengan penuh rasa kita kata curiga, rasa zon ataupun syak wasangka, menuduh supaya perkara ini adalah agenda politik. Pada saya sebenarnya orang yang menuduh kata ini agenda politik, orang itu yang sebenarnya sedang melakukan agenda politik. Ini masalah dia. Sedangkan kenapa? Kerana kita memang nak fokus bagi nak meningkatkan bidang kuasa mahkamah syariah ni. Bayangkan mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah, mahkamah rayuan syariah. Hakim-hakim syariah ni dia dah senior dah. Sampai umur 60 lebih dah, dia dah lama dah menjalankan tugas sebagai hakim. Bidang kuasa dia dalam kes jenayah 3 tahun penjara je. Mahkamah magistrate pun dia punya bidang kuasa dia lebih. Mahkamah magistrate yang baru masuk jadi magistrate ni, hukuman denda dia, saya pun tak ingat yang baru ni, saya rasa dah 20,000. Zaman saya dulu, masa saya direct dulu sama apa 10,000 dia punya maksimum. Sekarang ni saya rasa dah naikkan lagi. Maka hukuman denda pun saya boleh lebih daripada boleh mencapai sampai 10 tahun. Ini baru 3 tahun. Jadi memanglah pada saya ini satu langkah wajar yang amat wajar untuk meningkatkan bidang kuasa mahkamah syariah. Baik, sebenarnya ada di antara kami semua apabila menerima berita ini, ramai yang berpendapat, yang bertanya-tanya, adakah akan dikuatkuasakan juga untuk non-Muslim ataupun orang bukan Islam? Baik, silakan. Soalan ini bagus. Sebenarnya orang bukan Islam tak ada kena-mengena langsung. Sebab dalam perlembagaan disebut bahawa mahkamah syariah ada institution of mahkamah syariah ni which shall have jurisdiction only over person professing the religion of Islam. Dia mahkamah syariah ni bidang kuasanya hanya berkuat kuasa kepada orang-orang yang menganut agama Islam. Jadi mahkamah syariah bidang kuasa dia tidak bidang kuasa kepada orang bukan Islam. Tak ada. Jadi orang bukan Islam sebenarnya sama ada dia komponen BN ke ataupun dia pembangkang dia tidak tertakluk kepada mahkamah syariah. Baik. Jadi jangan risau ataupun jangan cuba-cuba. Jangan create tension di kalangan orang bukan Islam. Dan kalau saya lihat ni dalam berita harian pun daripada Presiden PAS sendiri usul memperkasa mahkamah syariah itu hanya membabitkan orang Islam dan tidak berkait dengan orang bukan Islam. Because dalam perlembagaan begitu, mahkamah syariah akan hanya ada bidang kuasa terhadap orang Islam. Dan sekali lagi ingin diingatkan, tidak ada kena-mengena dengan pelaksanaan hukum hudud. Tidak ada kena-mengena dengan hukum hudud. Macam ni cerita dia kenapa yang tak kena-mengena. Yang ini sebenarnya akta ini dia hanya menyatakan secara umum had maksimal hukuman yang boleh diberikan. Dia membentukkan begitu. Kemudian enactment di negeri-negeri, enactment kesalahan jenayah syariah ataupun enactment syariah yang lain perlu dipindah. Untuk nak melaksanakan tu, untuk meningkatkan hukuman dia perlu pindah yang itu dulu. Jadi maknanya nak debate, boleh debate lagi. Selain daripada debate di parlimen untuk naikkan tahap maksimum ini di parlimen, di negeri-negeri akan ada peluang lagi untuk secara khususnya, contohnya kesalahan yang orang tu takut dengan kesalahan khalwat dan minum arak. Maknanya boleh dibincangkan lagi berapa tahap yang nak dia peruntukkan untuk hukuman maksimal. Maknanya tak adalah kalau sebelum ini 1,000 masih boleh lagi untuk dibawa perbincangan. Bukan kata dalam ni tetap katakanlah dinaikkan kepada
100,000 contohnya lah, katakanlah dalam bil yang baru ni dinaikkan kepada 100,000, terus bila dah duduk di parlimen terus jadi 100,000. No, that is maximum. Dia kena di negeri-negeri dulu, negeri-negeri yang mempunyai bidang kuasa berkaitan dengan mahkamah syariah. Negeri-negeri nanti Dewan Undangan Negeri akan meluluskan pindaan-pindaan di negeri masing-masing. Kalau dia katakan Sarawak, dia kata dia nak 50,000 saja. Fair. 50,000. Dia bukan terikat kata mesti jadi semua 100,000 macam dalam bil ini. Jadi maksudnya adakah Datuk setuju Akta 355 ini hanya memindah bidang kuasa mahkamah syariah dan memberikan kuasa yang lebih oleh mahkamah syariah? Dia bukan memindah, dia meningkatkan. Meningkatkan. Okay. Daripada tahap tahap kita kata yang sekarang ini kepada bidang kuasa yang lebih. Betul. Kemungkinan katakan hukuman sebat syar'i, kalau 6 sebatan, I tell you 6 sebatan ni dia tak ada rasa apa. Selalunya kalau orang nak nak demonstrate tunjuk bagaimana sebatan. Kalau sebatan civil kita tak akan berani. Tak ada orang berani pergi pandai-pandai nak cuba ni. Taklah kalau sebatan syariah ni saya pernah lihat sendiri ada warder perempuan volunteer. Marilah test tengok betul ada. Adakah berbeza sebatan syariah dengan berbeza. Sebatan syariah ni is very light. Sangat-sangat. Saya rasa 100 sebatan syariah tak sama dengan 1 sebatan civil. Itu dia. Baik, ini yang menarik yang kita nak bincangkan tentang sebatan dan juga hukuman-hukuman lain ya, untuk mengikut hukuman syariah ini sendiri. Tetapi kita akan berehat dulu seketika. Kita akan kembali dengan kita akan membincangkan apakah ada lagi cabaran-cabaran besar untuk memperkasakan hukuman syariah ini. Rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, masih lagi Assalamualaikum membincangkan isu yang berbangkit di Dewan Parlimen semalam. Satu usul daripada pihak pembangkang Presiden PAS, iaitu kita panggil sebagai pindaan Akta 355. Ya, betul. Dan seperti yang sebelum kita berehat tadi, soalannya apakah antara cabaran besar, dan kita akan sambung lagi diskusi kita Datuk. Kalau kita lihat antara cabaran besar, banyak cabaran untuk kita melaksanakan hukuman, untuk kita melaksanakan perundangan syariah itu. Namun antara cabaran lain ialah ada pihak yang mengatakan bahawa ini merupakan negara sekular yang mana tidak perlu untuk dilaksanakan undang-undang syariah. Apa pendapat Datuk? Ulasan saya terang dan nyata. Siapa-siapa yang beranggap bahawa negara kita sekular, sebenarnya orang ini tidak mengamalkan prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Orang sekular dia tak percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang keduanya, dan dia tidak taat kepada raja. Kerana apa? Yang di Pertuan Agong bersumpah. Sumpah itu atas nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Mana ada negara yang sekular bersumpah atas nama Allah? Bersumpah untuk memelihara agama Islam. Ini dalam perlembagaan perkara 37. Jadi orang-orang yang masih mengatakan bahawa negara kita adalah secular nation, orang-orang inilah yang menolak perkara berkaitan dengan syariah ni, dan mereka menuntut supaya syariah ni dihapuskan. Bukan sekadar kata tak boleh nak naikkan bidang kuasa, hapuskan undang-undang syariah ini. Ini yang sedang mereka lakukan melalui pemikiran liberal mereka, pemikiran sekular mereka. Dia orang cuba ketengahkan perkara ini. Dan semalam itu apabila Haji Hadi masukkan usul ini, kita lihat hujah-hujah yang dikemukakan, pandangan-pandangan yang dikemukakan, semuanya pandangan yang berdasarkan kepada pendekatan sekular, pendekatan yang menyisihkan agama. Sedangkan dalam perlembagaan negara kita yang kita terima semuanya dengan jelas meletakkan Islam sebagai agama negara dan sumpah yang di Pertuan Agong untuk memelihara agama Islam. Dan perkara-perkara berkaitan dengan butiran satu ini adalah perkara yang kita warisi dan di negeri-negeri Melayu, Kesultanan Melayu sejak sebelum daripada tertubuhnya negara kita lagi. Jadi perkara ini bukan perkara baru. Bidang kuasa mahkamah syariah ini bukan perkara baru. It was crafted dekat batu bersurat pada tahun 1303 di Terengganu dengan jelas menunjukkan tentang undang-undang yang berkaitan dengan syariah. Jadi kenapa hari ini kita nak pertikaikan? Itu saya katakan bahawa minda persepsi yang cuba ditanam dan dipahat dalam rakyat negara kita bahawa negara kita adalah sekular, nothing to do dengan syariah, nothing to do dengan Islam. Islam tidak ada tempat dalam perlembagaan. Ini yang cuba ni, ini cabaran utama. Jadi dalam masa kita nak membahaskan ini, kita jangka pada bulan 10. Dalam masa inilah kita perlu perjelaskan bahawa kedudukan mahkamah syariah sebagai sebahagian daripada sistem pemerintahan dalam negara kita, terutamanya bagi orang Islam.
Ya, negara ini negara Islam. Islam sebagai agama negara bermaksud negara Islam. Maka sistem mahkamah syariah itu perlu diperkasakan. Kita perkasakan mahkamah syariah ini dengan meningkatkan bidang kuasa dia. Jadi cabaran kita yang utama ialah memperjelaskan bahawa jati diri negara, bahawa kedudukan Islam dalam negara, kedudukan mahkamah syariah bukan suatu perkara yang luar. Dia adalah intrinsik. Ini nak kena jelaskan. Intrinsik maknanya dia adalah suatu yang kukuh di dalam perlembagaan negara kita. Jadi kita tak boleh nak sedap-sedap menuduh orang sekular, menuduh orang ni menuduh orang ni ekstremis. Contohnya kita ekstremis kerana kita mempertahankan Islam. It is in our own constitution. Orang yang menuduh kita ekstremis itulah sebenarnya orang yang ekstrim liberal. Ekstrim can be two. Saya ada ekstrim kepada Islam ataupun ekstrim kepada liberalism. Orang-orang yang kita hadapi sekarang ni cabaran ini adalah kelompok ekstremis liberalism. Mereka ni yang menentang. Dia menentang macam-macam perkara. Anything berkaitan dengan agama, anything berkaitan dengan syariah dia tentang. Kenapa? Pemikiran dia yang terlalu ekstrim dan dia tidak mempunyai pemikiran yang terbuka untuk membincangkan, untuk berdebat berkaitan dengan perkara berkaitan dengan Islam, berteraskan kepada apa yang kita ada dalam perlembagaan. Dan saya kira ini bukan cabaran kepada pihak untuk melaksanakan undang-undang syariah, juga cabaran kepada kita sebagai Muslim untuk menerima. Betul. Kepada pemerintah, kepada orang yang aktivis Islam, kepada umat Islam keseluruhannya, kepada sekolah-sekolah agama, kepada guru-guru agama, everybody sebenarnya mempunyai terpaksa menghadapi cabaran ini. Ya. Dan kalau kita lihat ada yang juga pihak-pihak yang menyatakan perlembagaan persekutuan federal telah dibuat dengan tujuan dan maksud supaya masyarakat Islam dan bukan Islam boleh hidup dengan aman. Jadi persoalan utama yang diusulkan, mengapa kita mesti mengganggu keamanan dan kestabilan negara. Benda tu dah cantik, kita usir. Jawapan saya gini, selama ini orang-orang yang tidak menerima Islam dan tidak menerima syariah ini, dia sebenarnya yang mengganggu. Dia sebenarnya yang mengganggu. Kita mewarisi kehakiman syariah, kita mewarisi Islam sejak sebelum daripada penubuhan negara lagi. In fact, Islamlah, kemanusiaan Islamlah sebenarnya yang membentuk negara ini. Kalau kita tidak ada kemanusiaan Islam, kalau kita ni nasionalis, kalau kita ni terlalu orang kata asobiah dengan Melayu tanpa Islam, saya rasa kita tidak akan mempunyai kepelbagaian masyarakat dalam negara kita. Ini kalau nasionalis ni. Kalaulah dia terlalu asobiahnya, nakkan kepada Melayu saja, kita tak akan benarkan orang lain jadi warga negara kita. Tapi atas dasar kemanusiaan Islamlah, maka Raja-Raja Melayu yang beragama Islam membuka ruang kepada orang-orang yang bukan Melayu, bukan Islam pun untuk duduk sini dan menjadi warga negara. Kita sama-sama berganding bahu memajukan negara, mewujudkan kehidupan yang aman damai. Tapi sekarang ini ada orang di kalangan mereka ini yang sudah nakkan supaya benarkan orang Islam berkhalwat, benarkan orang Islam minum arak, benarkan orang Islam berzina. Jangan kacau mereka ini. Ini sudah bercanggah dengan amalan yang kita warisi dari dulu. Actually siapa yang sebenarnya yang ganggu? Kita yang ganggu ataupun dia yang ganggu? Ini persepsi yang kita kena perbetulkan. Sebenarnya mereka lah ekstremis yang sedang mengganggu gugat kedudukan sebenar dalam perlembagaan. Dia menafsirkan perlembagaan ikut kepala dia, mengatakan sekular, sedangkan perkataan sekular sepatah pun tidak ada dalam perlembagaan. I challenge, saya cabar semua ahli politik yang Islam ke yang bukan Islam yang berpemikiran bahawa negara ini sekular, saya cabar buktikan di mana perkataan sekular, di mana perkataan demokrasi sekular dalam perlembagaan ini sehingga nak menghalang peningkatan mahkamah syariah. Saya cabar. Saya bukanlah kata saya orang politik, tapi saya orang yang mengamalkan. Sejak daripada dulu saya semasa berkhidmat di Jabatan Peguam Negara pun saya mempertahankan kedaulatan Islam. Sehingga hari ini saya keluar daripada Perkhidmatan Perundangan Kehakiman, saya menjadi academician, saya tetap istiqomah mempertahankan kedaulatan Islam dalam perlembagaan. Dan today saya cabar orang yang menentang usul untuk menaikkan bidang kuasa mahkamah syariah ini, sebenarnya mereka lah adalah merupakan ekstremis liberal yang tidak bertoleransi. Yang tidak bertoleransi. Because mereka nak kikis, mereka nak hakis apa saja yang ada yang berkaitan dengan usul Islam.
Itu dia. Dan kalau kita lihat ada tempoh lagi sebelum kita nak sampai kepada pembentangan barangkali semalam ni baru kita masuk senarai. Baru semalam pula. Masuk dalam senarai jadual mesyuarat. Akan dibincangkan nanti pada bulan 10. Kita ada 3-4 bulan lagi. Dalam masa ni kita kena perjelaskan. Itu maksudnya. Jangan jump to conclusion. Apa yang perlu kalau terutamanya masyarakat ataupun rakyat perlu ada dan perlu faham apakah yang akan dibincangkan dan bagaimana penerimaan kita. Saya rasa penjelasan perlu kita buat. Dalam khutbah Jumaat pun kita perlu perjelaskan bahawa ini adalah untuk umat Islam. Kita tak mahu lagi orang mempermainkan. Tak bayar nafkah kepada anak isteri, boleh hukum RM1,000. Dia kata, alah RM1,000 apa-apa, terus dia bayar je. Kemudian cerita-cerita dan kahwin lari dan sebagainya. Kahwin lari denda RM1,000. Dia kata, that's small matter for me. Jadi kita kenakan hukuman yang rendah. Jadi selepas ini hukuman ini dinaikkan, ditingkatkan bagi mencegah, tujuannya mencegah orang-orang Islam daripada terlibat dalam maksiat. Yang bukan Islam tu terserah pada dia. Itu hak kebebasan dia. Kita kira ni yang Islam saja. Kita tak mahu lagi orang Islam kita diperalatkan untuk melakukan perlakuan maksiat, merosakkan akhlak muda-mudi. Banyak perkara yang kita tak boleh nak kuat-kuasakan. Kenapa? Hukumannya terlalu kecil. Jadi supaya tidak memandang enteng kepada perundangan syariah. Yes, itu istilah dia. Jangan pandang enteng. Kita ada basic, kita ada asas kukuh dalam perlembagaan ini. Jangan menganggap bahawa perlembagaan ini perlembagaan sekular. Tidak. Dan juga perlembagaan ini tidaklah memisahkan antara civil, maksudnya antara Islam dan civil. Bagi mahkamah perundangan civil, saya tak takluk perundangan civil. Saya bukan kata saya anti perundangan civil. Tak. Dalam kes traffic light apa semua ni, kesalahan trafik, mahkamah civil. Hal-hal berkaitan dengan pembelian tanah apa semua ni, beli rumah, beli pekerjaan apa semua ni, undang-undang civil. Cuma kita ada extra sikit because of our belief. Kepercayaan kita, sebab negara kita adalah dibina atas asas keimanan dan kepercayaan. Sumpah wallahi wa billahi wa tallahi itu menunjukkan negara kita ada asas keimanan kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita kena fahamkan. Dan saya rasa kalau jelas ini dia tak begitu tak begitu mencabar sangatlah. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu dia. Terima kasih di atas penjelasan, pencerahan. Dan biasalah cabaran memperkasakan hukuman syariah ini pasti ada cabaran dia. Namun insya-Allah sekiranya kita berniat untuk mempertingkatkan syiar Islam, maka insya-Allah ada jalannya. Baiklah, anda hentikan segala tanggapan-tanggapan yang mengatakan ini adalah pelaksanaan hudud dan sebagainya. Hentikan dan kita nantikan pembentangan yang bakal dibentangkan pada insya-Allah bulan Oktober tahun ini. Terima kasih kepada Datuk Muhammad Nasir Desa, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Strategik Islam Malaysia IKSIM. Lagi insya-Allah. Terima kasih Datuk. Baiklah, ini dua blok kita bercerita yang sebenarnya agak tegang juga kita bercerita, tapi kita akan berehat dulu seketika dan kembali selepas ini dengan segmen yang lebih santai. Assalamualaikum bersama dengan Amy dan Ali.